tahu tadi, saya bagi tahu dekat staff saya, kata saya nak buat satu tajuk live. And then saya tanya kat depa, apa tajuk yang orang yang orang rasa macam depa baru baca beberapa hari ni. And then dia bagi tahu, kata bos tengok dekat dekat TikTok. Ada seorang perempuan ni, dia baru lepas bersalin. Dalam pantang, and then suami dia tu buat lari. Buat lari baby dia. Buat lari anak, colik lah. Jadi bila dia buat lari tu, sampai membuatkan dia nak bunuh diri. Dia kata, bos tengok tak itu? Dia kata, saya tak tengok lagi. Saya pun tengok lah. Kata, ya Allah, sampai nak bunuh diri perempuan. Jadi saya percaya isu berkaitan dengan colik anak kecil ni, colik baby ni, adalah salah satu tindakan, saya boleh kata dia salah satu tindakan yang kejam, zalim dan tak guna punya orang lah. Aku kalau cakap ni, aku cakap tak berlapik lah. Memang tak guna lah. Dia fikir, dia punya rasa macam ego, dia punya rasa macam dia punya benda tu bagus sangat. Okay? Saya cukup marah perempuan kalau kata ada orang lelaki yang macam ni. Kalau anak ni besar, tak apa. Anak ni besar, dia tahulah mungkin ada isu anak ni dah boleh bercakap, anak ni nak duduk dengan bapa ke dan sebagainya. Yang tu tak apa lagi. Okay? Kalau kata nak jadi isu pun, at least kalau pergi mahkamah pun, anak ni boleh ditanya. Boleh ditanya nak duduk dengan siapa. Kalau dia tak boleh ditanya pun, tak cukup umur pun, at least dia boleh boleh dikatakan mumayyiz lah. Dia tahu apa yang dah boleh terbaik kan. Dah pandai berak sendiri ke, dah pandai pergi kencing kat tandas ke, okey lagi. Macam umur anak 5 tahun kan, 4 tahun. Tapi kalau kata baby ni perempuan, aku tak tahu nak cakap apa lah. Aku geram sungguh lah orang jenis macam ni. So perempuan tu, saya kan ada satu story lah yang mana saya nak kongsikan. Berkaitan dengan seorang lelaki yang datang kepada saya. Dia tanya, tuan, saya nak buat tuntutan hak jagaan anak. So saya kata, okey, alright. Saya pun tak boleh kata apa, sebab anak biasa, bapa pun ada hak jagaan juga. So saya kata, okey, nak buat tuntutan hak jagaan anak, umur anak berapa? And then dia bagi tahu, kata umur anak dalam berapa bulan? Dia kata time tu dalam 6 bulan. And then dia kata, dah bercerai ke? Dah bercerai. Cerai sebab apa? Sebab isteri saya tak mau duduk, tak mau balik duduk kat kampung, dekat dengan kampung saya. So saya pun ceraikan dia. Kata, ya Allah, cerai sebab yang tu. Kata, satu. Yang keduanya nak ambil hak jagaan. Saya kata kan kat dia directly. Aku bagi tahu terus terang, kata, Cik cari orang lain lah nak buat benda ni. Sorry lah. Cik bagilah alasan apa sekalipun kat saya. Okay? Bagilah alasan apa sekalipun. Kalau anak ni baby, jangan haraplah boleh dapat. Nak dapat bermalam pun belum tentu lagi. Bukan sebab Islam ni zalim ke, tak bagi kat bapa dan sebagainya. Okay? Tapi Islam ni punya nak jaga anak kecil ni dari sudut kebajikan dia, dari sudut susu dia, dari sudut makan minum dia. Sebab baby kot. Faham tak? Baby, okay, dia nak menyusu. Kalau dia nak menyusu, bapak buat lari, hampa nak bagi minum susu apa? Nak talotek apa? Hampa faham tak? Akulah tak tahulah, seriously saya pening lah orang macam ni. Kadang-kadang kan ada setengah lelaki dia siap marah kita bila saya cakap macam tu. Dia kata, tuan asyik duk backup lelaki je, duk backup perempuan saja. Itu pun anak saya kot. Saya kata memang betul lah anak cik. Tapi dari sudut undang-undang memang takkan boleh. Satu. Dari sudut hukum syarak pun memang tak ada pun yang boleh bagi tahu bapak ni boleh ambil masa baby. Tak ada. Faham tak? Tak ada. Bila tak ada benda ni, tak ada peruntukan undang-undang, tak ada dalam hukum syarak, yang nak ambil juga ni pasal apa? Seriously, aku pening tau. Aku pening dengan orang-orang yang jenis macam ni. Yang mana dia nak cuba nak mempertahankan ego, yang mana dia mungkin cuba nak membalas dendam dengan menggunakan anak ni sebagai subject matter. Faham tak? Subject matter ni maksudnya benda yang dia boleh lepaskan
kegeraman itu. Dia mungkin tak pukul anak, tapi dia nak torture mental isteri ni. So mungkin sebab isteri filekan perceraian ke whatever is it, buat lari anak. Hingga menyebabkan kes yang kita tengok tu, yang viral video, seorang ibu nak bunuh diri, perempuan tahu tak? Nak bunuh diri sebab bapak culik anak. Masalah culik ni perempuan adalah salah satu masalah yang serius. Okay? Kalau dari sudut undang-undang, kalaulah ibu ni nak pergi buat laporan polis, nak bagi tahu kata anak dibuat lari. Okey, anak dibuat lari, kita boleh kita consider sebagai culik. Tapi perempuan, di polis akan tanya, siapa yang culik tu? So kalau yang culik tu dia kata yang tu bapa. So tak boleh nak dibawa sebagai jenayah perempuan. Apa faham tak? Kalau orang yang ambil anak tu adalah bapa sendiri, maksudnya bapa kepada anak tu, dia tak akan boleh dikira sebagai culik unless mereka ni tak berkahwin. So let's say lah wanita ni, okay, dia melahirkan anak dalam keadaan anak tu tak ada bapa dia, bukan bapa yang sah. Dia anak yang dikira sebagai, senang cerita lah, directly anak tak sah taraf. So anak tak sah taraf adalah anak yang 100% di bawah ibu. Itu pun ada orang tak faham. Tuan, saya nak tuntut anak. Okey, anak, mari kita tengok sijil lahir anak. Baik, dalam sijil lahir anak ada maklumat bapa, ada maklumat mak. So bila kita tengok ada maklumat bapa, awak tak ada nama cik. Oh, sebabnya anak ni lahir tak cukup umur. Bila lahir tak cukup umur, maksudnya anak tak sah taraf. So tak boleh tuntut lah tuan. Tak boleh. Hak jagaan anak tak sah taraf 100%, 200%, 300% kepada ibu. Nak petikai apa lagi? Okay, regardless lah cerita pasal yang orang suami culik ni, saya tak tahulah cerita apa betul ataupun tidak. Cuma kejam sangat-sangat kalau buat tindakan ambil baby, buat lari dan sebagainya ni. Orang macam ni perempuan, kalau kita nak ajak dari sudut masyarakat kan, dari sudut kemasyarakatan, okay, kalau anda nampak benda ni, anda kena bagi tahu, kena buat laporan polis, senang. Supaya ibu ni dia dapat tahu. Sebab apa perempuan? Kalau katalah pergi buat laporan polis tapi dalam keadaan dibuat lari tapi tak tahu ke mana, yang buat lari tu pula bapa, tak boleh diambil tindakan. Bila tak boleh ambil tindakan, okay, tak boleh nak dikira sebagai jenayah sebab dia bapa. So kita tak ada jalan lain melainkan kita kena minta bantuan masyarakat untuk nak bagi tahu di mana anak berada. Perempuan, nak cari orang hilang bukan benda yang mudah perempuan. Bukan benda yang mudah. Seriously saya bagi tahu. Sebab pengalaman saya sendiri, ada satu handle case ni perempuan. Case yang ni bukan baby lah. Okay, yang ni bukan baby, alhamdulillah lah. Tapi yang ni anak juga. Okay, anak yang dibuat lari daripada ibu dia. Okay, sebabnya bapa ni tak puas hati dari sudut cerita tentang harta. Harta yang mana ada atas nama isteri. Jadi bila bercerai, nama tu harta tu jadi milik isteri. So bila harta tu jadi milik isteri, dia tak ada cara lain dia nak buat melainkan dia ugut untuk nak tukar nama tu dengan syarat dia ambil anak. Perempuan tahu tak apa yang berlaku? Bapa ni dia buat lari anak. Daripada anak ni ada 2 orang. Anak dia buat lari ni daripada umur 4 tahun, okay? Satu umur 3 tahun dengan satu lagi umur 5 tahun perempuan. Okay, 3 tahun dengan 5 tahun tu dibuat lari perempuan. Okay, bila dia buat lari tu, perempuan tahu tak berapa lama tempoh kes yang berlaku dekat mahkamah untuk kes macam tu perempuan? Kesnya berlaku sehingga lebih kurang 3 tahun nak masuk 4 tahun. Daripada anak tu kecil sampai anak tu besar, 3 kali raya perempuan. 3 kali raya kita tak tahu apa berita sekalipun. Tak tahu, hilang. Sebab isu culik ni, isu ambil, kalau orang lain culik, mungkin boleh kita polis ambil tindakan nak cari dan sebagainya. Tapi kalau bapa ambil, memang 100% atas kita nak cari dekat mana.
Jenuh mencari. Kalau kita tengok peta dunia, memang kita nampak Malaysia ni, semenanjung Malaysia, mungkin nampak macam kecil nak dibandingkan dengan China, Amerika, Rusia dan sebagainya kan. Tapi perempuan, kecil-kecil kita ni pun, kalau saya sebut satu negeri Kedah pun, kita pun terfikir Kedah ni bukannya kecil juga. Banyak daerah. Kalau daripada Sungai Petani ni nak sampai ke Kubang Pasu pun dekat sejam lebih kan. So, macam itulah kita kena bayangkan situasi macam mana keadaan anak dalam keadaan satu Malaysia ni, kita pun tak tahu. Faham tak? Apatah lagi kalau pergi ke Sabah dan Sarawak. Lagilah besar ni macam mana kan? So, apa yang saya nak bagi tahu, isu berkaitan dengan mengambil anak daripada ibu adalah salah satu isu yang perlu untuk seorang ibu pegang kuat-kuat dan jangan mudah untuk memberikan. Okay? Kena ada orang yang bantu dia. Kalau dalam kes wanita yang nak bunuh diri ni, sebab dia berpantang seorang-seorang, saya rasa. Sebab kalau dia pantang seorang-seorang, dia mungkin tak ada orang nak bantu dia. Bila tak ada orang nak bantu dia ni, jadi apa pun nanti dia akan terpaksa pertahankan diri seorang-seorang. Bukan tak tahu, kalau kata orang yang berpantang dengan kena pula Caesar, nak bergerak pun kadang-kadang tak larat. Betul tak? Nak bergerak pun kadang tak larat kan? Saya tak tahulah. Siapa yang lahir secara Caesar mungkin dia tahu. Betul. Cuma apa yang saya nak cakapkan, dia mesti disebabkan dia tak mampu dah nak pertahankan anak tu, yang dibuat lari. Jadi cerita kes saya tu perempuan, dia hilang selama 3 tahun tanpa jejak. Kita tak tahu sampai ke mana perempuan, dah dapat perintah mahkamah. Dapat perintah mahkamah, dapat perintah jagaan, tapi kita tak dapat anak sebab kita tak tahu duduk kat mana. Kemudian kita naik kali kedua. Naik kali kedua, peringkat penguatkuasaan. Okey, peringkat penguatkuasaan ni maksudnya kita nak hantarkan satu notis lah. Kita nak hantar satu notis bahawa perintah tu patutnya dilaksanakan. Anak tu sepatutnya diberi kepada kita. Tapi masalahnya, kalau kita nak hantar notis pun, orang tu kita tak tahu kat mana. Okay? Tapi tak apalah, kita berhabiskan juga kes yang peringkat kedua. Still tak jalan juga, tak ada apa. So, dia akan pergi kepada peringkat yang ketiga, iaitu peringkat, nama dia perintah pengkomitan. Perintah pengkomitan ni maksudnya macam penjara lah, disebabkan melanggar perintah. Tapi masalah juga satu kat situ perempuan, kita nak penjarakan orang dalam keadaan orang tu pun kita tak tahu dekat mana. Orang tak tahu kat mana tu tak apa lagi, pihak lawan tu. Tapi kalau boleh kita nak tahu anak tu kat mana. Hampa bayangkan 3 tahun. 3 tahun aku cari upah orang, cari tanya orang, okay? Anak gua pun tanya orang dan sebagainya. Kita senang mencari di merata tempat. Bukan mudah. Jadi kita dah mencari di merata tempat sehinggalah sampai dah nak masuk 4 tahun tu, nak dijadikan cerita, saya dapat maklum yang lelaki tu telah ditahan. Telah ditahan oleh pihak polis atas kes lain. Jadi kita ambil kesempatan masa tu untuk terus pergi berhubung. Saya terus pergi ke Bukit Aman, so berhubung terus. Tapi masalah pula bila kita nak buat peringkat tu, kita dah maklum pada mahkamah yang dia ada dekat tempat ni. Tapi disebabkan dalam tahanan yang tertentu, jadi dia tak boleh nak dikeluarkan. Tapi long short stories, apa yang saya nak bagi tahu, 3 tahun perjalanan kita mencari anak tu, okay? Dalam keadaan anak tu pun kita tak tahu di mana, dia bukan satu benda yang mudah. Dan saya percaya itu kisah anak yang besar pun bukan mudah, apatah lagi kalau katalah anak ni diculik atas sebab diculik dalam keadaan dia masih baby. Ya Allah, aku tak tahu. Seriously, laki yang jenis macam ni, aku boleh sumpah dia kejam, minta masuk neraka jahanam. Itulah boleh bagi tahu. Kejam sangat-sangat. Okay? Bahkan dalam dari sudut yang lain ada pandangan dikatakan, kalaulah contohnya disebabkan anak ni masih kecil sekalipun, kalaulah baby ni nak dipisahkan dengan ibu dia yang teruk macam mana sekalipun, contohlah kan, ibu ni mungkin berkelakuan keji ke whatever is it, dia masih tak boleh nak dipisahkan sebab dia menyusu badan lagi. Dia mesti kena ada attach dengan ibu dia. Apa faham?
So kejam sangat-sangat. Kalau betul-betul dari sudut hukum syarak nak pisahkan seorang anak dengan seorang ibu dia, sekurang-kurangnya pada umur 2 tahun. Sebab umur penyusuan baby adalah bermula daripada umur 0 hingga ke 2 tahun. 0 bulan, kan, 1 bulan yang pertama tu sampai ke umur 2 tahun. Kan putus susu. So ada juga yang setahun je susu putus kan. Tapi ada orang yang biasanya 2 tahun. Kalau lebih pada tu yang tu saya tak tahu. Okay, itu saya tak tahu, ada jugalah kot. Okay, so inilah yang saya nak tekankan. Saya buat live macam ni sebab saya terpanggil setelah saya melihat video tersebut. Saya geram sangat-sangat bila kita dengar cerita ada bapa yang nak colik anak dia sendiri. Colik anak kemudian hilang, tak tahu pergi ke mana. Membuatkan si ibu ni takut dan bunuh diri, perempuan. Stres. Orang yang dalam keadaan berpantang ni sepatutnya kita kena jaga dia. Kalaulah kita mungkin ada isu dengan isteri sekalipun masa tu, tapi kita tak boleh nak bebankan dia lagi. Sebab dia dah cukup terbeban melahirkan anak. Okay? Tambah-tambah pula kalau lahir anak tu caesar. Okay? Lahir anak tu caesar lagi lah. Laki ni perempuan, dua kali je dia takut. Satu dia takut sunat, satu lagi dia takut masa nak akad nikah je. Okay? Takut nak sunat tu pun tak samalah sunat tu dengan melahirkan ni. Saya sendiri perempuan, saya terus terang bagi tahu daripada dulu sampai sekarang, perempuan tahu tak, saya tak pernah pun tengok video orang melahirkan anak. Kan selalu macam dekat sekolah kan, dia ada panggil macam sesi motivasi, ada dia panggil bagi motivator luar Hari mesti dia pasang kan, tu gelap semua tu, dia nak bagi kita dalam keadaan kita insaf. Dia tayang video mak yang melahirkan anak. Saya tak pernah tengok video tu. Saya selalu tutup mata sebab saya tak berani. Saya tak berani tengok benda-benda macam tu. Nak tengok darah melahirkan semua tu, saya tahu benda tu perit, sakit. Kita tengok movie pun tahu dah takut. So, apatah lagi kalau katalah kan, penderitaan yang dialami oleh wanita yang melahirkan anak ni kejam sangat. Kalau kata bapa ambil anak tu dalam keadaan yang dia baru saja melahirkan anak tersebut, aku geram, sumpah laknatlah dia ni. Jadi sebagai masyarakat perempuan, saya mungkin boleh ajarkan, boleh kongsikan macam ni. Alright, saya cerita berdasarkan pengalaman. Apa yang perlu anda lakukan, anda perlu pertahankan. Okay? Jagalah sejaga-jaganya. Okay? Maksudnya, kalau katalah kan ada berlaku pertengkaran antara bapa dengan ibu, okay, nak berpisah dan sebagainya. So si bapa ni kata nak ugut, nak ambil anak. Alright, ramai orang tanya kat saya, tuan, anak saya nak kena ugut diambil. Tuan, suami saya ni duk datang ke rumah nak ambil anak dan sebagainya. Okay? Tapi saya nak bagi tahu, kalau kata ugut macam mana sekalipun, anda yang kena ambil peranan untuk jaga. Jaga betul-betul. Alright? Kalau anda tak mau bagi pun, tak apa. Ni betul ni aku cakap ni. Pasal apa pula tak boleh bagi? It's okay. Pegang dulu. Okay, kalau katalah berlaku perceraian ataupun belum berlaku perceraian, baik, pegang dulu anak tu. Alright? Jaga, jangan bagi, tapi jawab je secara profesional. Saya tak halang kalau awak nak ambil jagaan ataupun awak nak dapat bermalam dan sebagainya. Okay? Tapi dapatkan perintah dulu. Pergi ke mahkamah. Silakan pergi ke mahkamah, dapatkan perintah daripada mahkamah dulu. Senang. Okay? Sebab kadang-kadang ni kan, orang nak cakap dia mai bergaduh bagi ke rumah sebagainya kan. Saya tahu ada orang yang dia dalam keadaan yang dia takut. Mungkin yang menonton ni semua tak berlaku. Okay? Tapi kalau di luar sana ada yang mengalami situasi macam ni, dia takut si bapa ni ambil buat lari anak sebab dia pernah ugut. Buat lari tu dalam keadaan bukan yang macam takkan bagi langsung dah. Bukan macam duduk sekejap je. Memang duduk biasa kan. Sekejap ni duduk kat sini, kemudian duduk kat mak, sekejap duduk dengan bapa, sekejap duduk dengan anak. Dah biasa tu tak apa. Tapi dalam keadaan yang dia pernah ugut, dia kata buat lari dan sebagainya. Okay, dia nak buat lari hilang tu, yang situasi orang yang macam ni lah, dia kena protect dulu. Alright? Sebab anda kena protect anak anda terlebih dahulu.
Okey, protect anak ni maksudnya anda tak perlu nak pergi buat perintah apa lagi. Jaga dulu. So orang yang bapa ni, kalau dia nak juga jaga anak tu, anda cakap je, alright, silakan ke mahkamah, dapat perintah mahkamah, baru kita boleh consider untuk bagi. Okay? Kalau tak ada perintah mahkamah, jadi apa perempuan, dia takkan boleh dikira menghina apa perempuan tau. Tak boleh nak dibuat apa. Sebab kalau dia ambil, dia bapa. Nak kata apa? Dia bapa. Dia ada dalam ranking orang yang layak untuk menjaga anak. Kalau dia buat lari pun, tak ada satu kesalahan untuk dia. Sama situasi macam pihak yang melarikan anak tersebut. Okay? Tak boleh nak ambil tindakan. Ada orang dia buat lari dan kemudian dia tak bagi tengok langsung dah. Macam saya punya kes tu, dia buat lari dan hilang langsung. Nasib baik 3 tahun lepas tu baru jumpa. Tapi 3 tahun cik weh. 3 tahun, Nala juga ada tunggu tu. Kan? Ni kalau tambah-tambah pula anak yang baby, dia buat lari. Jangan kata 1 hari. 1 jam pun mak boleh resah. Sebab anak ni nak menyusu lagi dan sebagainya. Betul? Saya mungkin tak menyusukan anak. Tapi kita tahu, anak ni penting kena dapat susu daripada seorang ibu dia. Kita patut kecam sungguh-sungguh tindakan orang yang menculik bayi, ambil bayi dia. Walaupun dia mungkin bapa sendiri, kita patut kecam orang macam ni. Sebab dia tak ada hati perut. Aku terang, dia tak ada hati perut. Geram. Seriously aku geram dengan orang macam ni. Anak besar tak apa lagi. Ni anak baby kot. Okay. So, pengajarannya perempuan, protect your son first. And then, kalau kata dia tak puas hati pun, silakan dia ke mahkamah. Sebab nanti anda bukan akan diambil tindakan, anda akan dibicarakan dulu. Kenapa tak mau bagi dan sebagainya. So mahkamah pun takkan bagi hukuman. Okey, pertama pun mahkamah tak akan bagi hukuman. Mahkamah kalau bagi pun dia nak bagi perintah siapa yang layak untuk jaga. That's all. Kita nak tengok siapa yang lebih layak saja. So silakan. Kalau dia kata nak ambil jagaan, tak apa, kita tak boleh halang. Okay? Silakan ke mahkamah, buatlah tuntutan, biar hakim tentukan. Kita pun rasa macam dengan rasa senang hati pergi ke mahkamah untuk defend, lagi mudah. Kan? Kalau dekat luar ni payah, biar serahkan mahkamah. Alright? So, itu soal cerita saya pada petang ni. Jadi saya nak ambil soalan lah. Saya ambil soalan Okey, Ashdia Amiruddin. Jika ada perintah mahkamah, hak jagaan kekal adalah hak ibu, dan bila bapa tersebut langgar perintah mahkamah, boleh diambil tindakan ke Tuan Fahmi? Boleh. Boleh puan. Peringkat yang kedua, puan, cuma puan kena pergi ke mahkamah untuk kali yang kedua. Macam saya buat itulah, iaitu kita kena buat nama dia peringkat penguatkuasaan dulu. Okey, dah ada pernah naik mahkamah untuk perintah jagaan, and then kalau kata perintah jagaan tu dilanggar, dia akan naik untuk kali yang kedua. Okey, untuk peringkat penguatkuasaan. Peringkat penguatkuasaan dulu. Maksudnya mahkamah nak tahu dulu kenapa suami kamu kenapa bapa tak mau ikut dengar perintah mahkamah ni. So mahkamah nak tahu dulu apa alasan dan sebagainya. Okey, peringkat notis tunjuk sebab ni. Alright, itu tindakan dia. Kalau dah diperintahkan macam tu juga lagi, dah ada penegasan tu pun masih lagi melanggar, yang tu baru akan kita mohon untuk pengkomitan. Okey, untuk dipenjarakan kerana melanggar perintah. 3 tahun tu kalau putus dengan kekasih boleh move on dah tu. Depend jugalah kan. Depend jugalah. Cik Hakim tak tahulah berapa tahun. Okay. Hampa ada soalan lagi. Kalau tadi aku tengok ada satu soalan panjang ni. So far faham ke no? Okay. Ni tadi ada Begum Irdawati. Betul saja nak mental torture bekas isteri. Pelik mahkamah syariah masih tidak peduli hal ini dalam yang kes begini. Sebagai perlu perhatian segera. Jadi saya tak mau komen lebih-lebih. Okey, saya tak mau komen lebih-lebih sebab dia melibatkan kata mahkamah syariah ni, saya tak mau. Ya, tak mau.
Sorry. Ada orang kirim star lah. Thank you. Siapa yang bagi star kat saya? Cik Nur Azian. Thank you so much, Cik Nur Azian. Send me 50 star. Thank you so much. Thank you. Hampa yang lain kalau tak mau bagi star pun, tekan like banyak-banyak tu pun okey lah. Cubalah tekan like ke love ke kan. Thank you so much. Okay. Balkis Zainal. Salam Tuan Fahmi. Waalaikumsalam. Nak tanya, kalau suami dah tuduh kita macam-macam, cakap kita fitnah family dia semua, kata saya menyusahkan hidup, apa ni, hidup dia, macam mana saya counselling anda pejabat agama, asyik suruh berdoa, suruh bersabar. Okey. Jadi puan nak saya cakap apa? Puan Balkis, kalau dah jadi macam ni puan, saya tak tahu sejauh mana kesabaran puan boleh bertahan lagi. Okey, Puan Balkis, saya tak tahu sejauh mana puan boleh bersabar lagi. So, memang proses dia kalau katalah kan, kita ni memang tak ada, kita nak cerai, contoh dia, kita nak cerai tapi dalam keadaan suami tak setuju. Contoh dia, walaupun dia fitnah kita macam-macam, cakap habis semua tu kan, bergaduh bukan main. Okay, cakap kasar. Ada orang yang laki cakap kasar bukan main semua kan. Dah macam otak menanti belah lah orang panggil. Kan, telok tu tinggal nak pecah je. Macam tu. Faham? Jadi kita kata retak nanti belah sikit pun, ada yang suami tak mau cerai. Kan, dia tak mau cerai. Wallahualam lah apa alasan dia tu, macam-macam lah alasan. Okay, tapi kalau kata dia tak mau cerai, kita pula nak mohon fasah dalam keadaan kita punya dakwaan kita tak cukup kuat. Dakwaan kita mungkin tak berapa banyak, bukti pun lagi tak berapa nak ada. Jadi memang kita kena bersabar untuk pergi ke kaunseling, kena pergi ke psikiatri untuk dapatkan laporan kaunseling dan dapatkan laporan psikiatri. Sebab kita nak buktikan tak ada sepahaman, tekanan jiwa dan perasaan semua tu perlu dibuktikan secara saintifik, secara dokumentasi yang betul. So memang yang tu kena bersabar sikit lah. Okay. Cuma kalau ada setengah orang, dia tak tahu aku ni nak buat apa ni. Suami aku dah fitnah macam-macam dan sebagainya, so aku nak buat apa sekarang ni. So depends lah. Kalau kita rasa macam tak apalah, buruk-buruk macam mana sekalipun, suami aku juga, aku bersabar lah. Contoh, ada orang dia kata, oi tak guna, dah fitnah aku macam-macam dah. Lepas tu hang tak mau lepas aku, so dia nak lantik peguam, nak filekan fasah ke, semua yang tu hak isteri. Terpulanglah nak buat apa pun. Yang penting tepuk dada. Okey, tepuk dada. Tough juga misi saya nak jadi macam The Rock, badan The Rock. Tepuk dada, tanya minda, okey. Apa yang kita nak buat? Mampu lagi tak nak meneruskan perkahwinan ni? Kan? Sebab tiada orang yang boleh halang kita menuntut hak kita. Alright. Okey, Asdia Amiruddin kata perjanjian yang dibuat di Jabatan Bantuan Guaman tentang persetujuan hak jagaan anak selepas diendoskan di mahkamah dikira perintah mahkamah ke Tuan Fahmi? Ya. Okey, betul. Kalau kata perjanjian tu, perjanjian di luar sahaja tapi tak ada perintah, tak ada diendoskan di mahkamah, so yang tu tak ada perintah. Tapi kalau ada buat perjanjian dekat Bantuan Guaman kemudian diendos, okey, di Mahkamah Tinggi, dia akan Mahkamah Tinggi keluarkan satu perintah bertulis perjanjian tersebut. So perintah tu dia akan ada cok mohor lah, cok mohor mahkamah tu, and then yang tu dah dikira sebagai satu perintah. Of course ada perkataan atas dia pun dia akan tulis terma perintah. Dia bukan perjanjian lagi lah, dia sebut perintah persetujuan. So kalau perintah persetujuan tu seolah-olah keputusan yang hakim keluarkan, jadi dia dikira sebagai satu perintah. Alright? Clear? It is clear. Emma Az-Zahra Osman, anak tak menyusu satu malam pun dah bengkak susu. Ini kan bawa lori pula. Bawa lari terus. Sakit bersalin, sakit bengkak susu, perik tu. Betul. Saya kalau apa? Saya ada satu kita panggil apa? Colleague, okay. Saya pernah masa, kalau anda ingat,
masa PKP yang pertama dulu, masa bulan 3 2020 kan. So kalau anda ingat masa PKP yang pertama tu tahun 2003, pada bulan 3 2020 tu, saya ada buat satu live bersama dengan seorang pakar penyusuan, iaitu Dr. Nurhaya. Okay, so it's my best friend, Dr. Nurhaya ni. Dia adalah pakar penyusuan, alright, lactation center yang dia lakukan di Pulau Pinang. Jadi wife saya pun banyak baik dengan dia, dan saya pun sangat baik dengan dia. Dan antara yang saya belajar adalah berkaitan dengan penyusuan ni banyak sangat. So benda tu pun, walaupun saya lelaki kan, tapi saya belajar lah, sebab kita nak tahu juga macam mana apa isu yang selalunya dalam isu penyusuan ibu. Sebab kita dekat mahkamah syariah pun, antara benda yang kita boleh nak menghujahkan adalah bagaimana keperluan untuk ibu dapat jagaan dan kenapa anak ni perlu duduk di bawah jagaan ibu. So berkaitan dengan penyusuan dan sebagainya tu, so semua tu akan perlu untuk kita belajar. So saya belajar tentang cerita bengkak susu, cerita tentang macam mana ada ibu ni lahir tapi susu tak keluar. So benda ni perempuan adalah salah satu bentuk pengorbanan yang besar tau. Pengorbanan yang besar bagi seorang ibu yang nak menyusukan anak, dan kenapa pentingnya penyusuan ibu masa anak tu dilahirkan. Walaupun dalam keadaan sekarang ni kan dah ada susu formula dan sebagainya, tetapi susu ibu tu lebih penting untuk pembesaran anak tersebut. That's why Islam menekankan bab penyusuan anak tu daripada umur 0 sehingga 2 tahun. Ada sebab dia. Dari sudut saintifik tu saya belajarlah sikit sebanyak. Okay, dan dia memberikan satu ilmu yang baru untuk saya berhujah dekat mahkamah kenapa benda tu penting untuk ditekankan. Okay, dan saya bersetuju kalau Puan Imam kata tak menyusu satu malam pun dah bengkak susu, betul. Yang ni betul. Okay, berkaitan dengan bengkak nyusu ni pun adalah salah satu perkara yang boleh membebankan kepada ibu tu kalau anak tu dibuat lari. Okay, that's why saya kata kejam, bodoh, zalim, tak guna punya lelaki haji ni buat lari baby ni. Kalau dapat ni, pegang saya siap. Kita sebagai masyarakat, kalau kita tahu ada situasi macam ni kat rumah sebelah sebagainya, laporkan saja kepada pihak polis. Sebab kemungkinan si ibu ni ada buat laporan polis, cuma kita tak tahu dekat mana. Tapi anda yang mungkin jiran dan sebagainya, anda tahu, anda lapor kepada pihak polis supaya ada laporan bersaling antara pihak polis ni. Dia bagi tahu, ada dekat sini, ada dekat sini dan sebagainya. Okay? Kita sebagai jiran kena ambil peranan macam ni. Okay, Razwan Bakhari, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hak akses sebagai seorang ayah dinafikan. Okay, saya dah buat permohonan tapi PKP. Okay, masa buat permohonan umur anak 1 tahun 10 bulan, sekarang umur 2 tahun 4 bulan. Okay, adakah umur anak diambil kira? Bagi saya alasan isteri nanti anak menyusu. Sampai bila alasan itu nak diguna pakai? Okay, akses. Alright, saya rasa macam akses ni macam tergantung sikit. Sebenarnya di akses ni, Cik Razwan, dekat dalam perintah ni dia ada 2 jenis akses. Satu akses, dia ada 3. Akses untuk bermesra, akses untuk melawat dan akses untuk bermalam. Okay, saya boleh andaikan akses yang Cik Razwan nak masukkan ni adalah akses ketiga-tiga benda tu lah. Okay, yang tu memang satu perkara yang normal kalau kata seorang bapa dapat. Alright, ada bapa yang tak dapat untuk akses bermalam. Okay, dia mungkin dapat akses untuk melawat dan bermesra. Yang penting kita kena refer kepada perintah tu dulu. Dalam perintah tu tulis apa, akses apa. Sebab dia tak mungkin tergantung dengan perkataan akses saja. So kita kena tengok akses untuk melawat, bermesra dan bermalam ataupun melawat dan bermesra sahaja. Okay, so katakanlah sekarang ni saya andaikan, saya rasa umur anak setahun 10 bulan, saya percaya yang kita dapat. Alright, saya dah buat permohonan tapi saya percaya Cik Razwan belum dapat lagi perintah jagaan. Okay, kita ke mahkamah untuk nak buat tuntutan akses sahaja. Mungkin kita tahu, dia follow, belajar dan sebagainya, kita tahu kata hak jagaan memang kita tak boleh nafikan. Tapi kita sebagai seorang bapa ada hak untuk
melawat dan bermesra. Okey. Kalau nak bubuh bermalam pun boleh, tapi pada saya dia berat sikit nak dapat bermalam bagi anak yang berumur 1 tahun 10 bulan, sekarang umur tahun 2 bulan. Okey, persoalan yang Cik Razwan tanya, dia kata sampai bila ibu ni nak bagi alasan kata anak menyusu. Okey, anak menyusu dari sudut hukum syarak, kita pegang hukum syarak 0 sampai 2 tahun. Okey, tapi ada setengah keadaan yang mana ibu ni boleh bagi tahu kata anak masih menyusu sampai umur 3 tahun. Kita ada keadaan yang mana dibuktikan secara klinikal anak ni masih menyusu sehingga umur 3 tahun. Okey. Jadi kalau dari sudut putus susu betul-betul yang kalau kata lepas pada 3 tahun, yang tu mungkinlah memang contoh 3 tahun lebih nak masuk 4 tahun tu memang mustahil lah kata nak menyusu lagi ni. Pelik sangatlah kalau kata menyusu badan lagi. Okey. Jadi kalau dia bagi alasan menyusu ni kena tengok pada umur. Dan kalau dia kata 2 tahun 4 bulan tu masih ada possibility, ada kemungkinan besar yang anak ni masih menyusu badan. Jadi mahkamah mungkin boleh terima alasan si ibu yang anak ni masih menyusu badan. Alright. So kalau kita sekadar mohon akses kepada mahkamah, akses tu adalah akses untuk melawat dan bermesra sahaja, saya percaya bagi alasan menyusu sekalipun kita tetap akan dapat untuk melawat dan bermesra. Sebab hak seorang bapa, dia mungkin tak dapat hak untuk menjaga, okey, tak dapat jagaan penuh, dan mungkin dia pun tak dapat hak untuk bermalam. Ya, maksud hak bermalam ni adalah ambil anak, okey, ambil anak pisah dengan mak dia 1 malam ke 2 malam ke, so tidur dengan kita. Ni akses bermalam lah. Biasanya kita faham bermalam hari Minggu lah, kan, kita ambil anak tu. Biasanya pun dalam kes di mahkamah, hak bermalam pun payah untuk mahkamah bagi kepada seorang bapa, walaupun mungkin anak ni berumur dalam 5 tahun. 5 tahun, 6 tahun pun mungkin ada yang susah. Tapi biasanya kalau umur 5 tahun, 6 tahun ni, kita dah boleh apply untuk bermalam. Kalau bawah daripada tu, let's say lah umur 4 tahun ke bawah, biasanya nak dapat bermalam pun payah. Tapi untuk melawat dan bermesra is anytime. Yang tu tak boleh dihalang langsung. Jadi kalau kita pohon ke mahkamah dengan alasan hanya untuk melawat dan bermesra sahaja, okey, melawat dan bermesra, yang tu tak ada satu pun alasan yang boleh menghalang untuk bapa tu berjumpa dan bermesra dengan anak tersebut. Yang tu hak seorang bapa. Okey, hak yang dijamin oleh undang-undang dan hak yang ada dalam sisi Islam untuk bapa ni bergaul dengan anak dia. Sebab yang tu benih dia juga. Jadi bapa ada hak untuk melawat dan memesra. Cuma untuk bermalam bagi anak yang baby, yang saya boleh katakan 4 tahun ke bawah lah. Yang 4 tahun ke bawah, jangan kata nak dapat hak jagaan. Nak dapat bermalam pun mungkin sukar. Bila bapa boleh dapat hak bermalam, biasanya anak yang umur 5 tahun ke atas. 5 tahun ke atas. Kalau umur anak ni 7 tahun bagi lelaki, umur anak perempuan 9 tahun ke atas, so yang tu dia boleh buat pilihan. Bukan takat dia nak duduk bermalam. Nak pilih duduk dengan bapa pun tak ada masalah. Sebab dia dah capai umur mumayyiz. Okay, di sisi undang-undang. Is it clear? InsyaAllah lah. Saya terang ni okey kot no? Muhammad Hakim, kalau isteri dia tak nak menyusu anak yang masih kecil, kita nak bawa anak menyusu dekat orang lain, contoh macam kakak kita, boleh ke? Boleh. Alright. Yang tu kalau si ibu ni sendiri willing to. Dia kata aku tak mau. Tak kisah bagikan orang lain sekalipun. Tak ada masalah. Okay. Sebabnya dia bukan tanggungjawab wajib untuk ibu tu. Dia melahirkan. Tapi kalau dia tak mau susukan anak dia. Okay. Yang mana situasi yang kalau kita tengok dalam drama lah kan. Especially. So far saya tak pernah tengok lagi. Yang the reality ones. Yang ada baby ni, dia tak mau menyusukan. So dia bukan jadi kewajipan untuk dia. Okay. Dia menjadi kewajipan bapa tu untuk mengupah ibu susu yang lain. Faham? So ibu susu. Sebab tu perempuan, di sisi orang Arab, okay,
di sisi Islam, okey, di sisi Islam dulu, kalau ibu ni dia bagi minum susu, okey, dia susukan badan, dia boleh minta upah kepada suami dia untuk bayar. Ni susu badan aku ni, aku minta. Okey, diwajibkan untuk bayar upah susu tersebut. Okey, yang ni ada. Ni dalam Islam ada nah. Jangan kata aku cakap main-main pula. Alright, so upah susu wajib untuk suami bayar upah susu tersebut. Kalau ibu ni tak mau susukan tu pun, dia tak jadi kewajipan untuk dia. Okey, kalau dia buat tu dikira sebagai satu sedekah untuk dia, dan wajib untuk dia suami ni bayar upah susu kalau dia minta. Alright. Tapi kalau macam untuk orang Arab perempuan, dia menjadi satu kebanggaan, bukan satu kebanggaan semata-mata lah. Dia menjadi satu tradisi. Tradisi yang mana seorang baby ni dia akan disusukan oleh ibu susu. Okey, ibu susu dia. Contoh dia kan, kita punya Nabi SAW sendiri pun ada ibu susu. Kan? Dia ada apa nama ibu susu Nabi? Allah, aku petang ni lupa. Halimatus Sa'diyah. Kan? Halimatus Sa'diyah. Sebenarnya ada lagi kan, apa nama? Apa lupa dah. Yang tahu Halimatus Sa'diyah kan, lagu intim kan. Halimatus Sa'diyah, kau ibu barakah. Kan? Minum kan? So kalau kita nak nak bawa anak ni menyusu kat orang lain macam kakak kita, mungkin kakak ada susu kan, ada masalah, boleh. Kak Kia terlambat. Tak apalah Kak Kia, better late than never. Thank you Kak Kia. Okay, Rizvana Ahmed. Salam Tuan Fahmi. Waalaikumsalam. Kalau turn bapa untuk bermalam, okay, turn suami bawa anak pergi tempat yang tidak dikenali dan tidak jaga keselamatan anak, right? Seperti tak mahu pakai car seat dan seat belt untuk anak dan bawa kereta laju. Adakah boleh dikenakan tindakan? Okey. Kalau untuk tindakan di mahkamah syariah, kita tak ada tindakan. Maksudnya macam satu hukuman, penjara kepada bapa dikeluarkan disebabkan tak pakaikan anak seat belt, mengancam keselamatan dan sebagainya. Di mahkamah syariah kita tak ada isu bab tu, iaitu penghukuman. Alright? Tapi kalau kita nak bawakan yang tu sebagai isu dalam menentukan hak jagaan, yang tu boleh masukkan. Boleh masukkan tentang kita nak sanggah lah bapa tak layak untuk mengambil anak bermalam. Contoh dia tak boleh ambil sebabkan dia tak mampu jaga dari sudut keselamatan. So kita boleh dakwa, cuma beban untuk kita buktikan tu. Macam mana kita nak buktikan yang bapa ni tak pakaikan seat belt, bawa laju dan sebagainya. Okay, unless kalau memang pernah jadi satu ketika bapa ni bawa anak keluar waktu malam, kemudian bawa laju, tiba-tiba kena tahan polis kan. Contoh nak jadi cerita lah kan. Kena tahan polis, kena saman, dengan anak-anak pun kena ikut sekali pergi balai, contoh dia. So yang tu terbukti, dihukum, yang tu bolehlah ada satu pembuktian yang jelas. Tapi kalau kita nak dakwa yang bapa tak layak sebab tak mampu jaga keselamatan dan sebagainya tu, kita berat nak buktikan benda tu nanti di mahkamah. Okay, faham kot tuan-puan So dari sudut mahkamah syariah, kita tak ada hukuman yang macam tu. Dia tak ada hukuman. Di mahkamah syariah nak menentukan siapa yang berhak dan siapa yang tak berhak sahaja. Alhamdulillah. 2 kali yang belahak. Lolak Tuan Fahmi ni no. Tak ada macam ni lah. Okey, Anis Iyazirah. Kalau anak dah 10 tahun perempuan, okey, masih boleh buat kuat kuasa perintah hak jagaan lagi tak? Sebab hak jagaan dah dapat 3 tahun lepas, tapi pihak sana cuba nak melambatkan, kononnya nak buka balik kes. Okey, tapi bila tunggu masih tak ada pihak sana buka kes, tapi anak tetap mereka tak serahkan pada pihak saya sampai sekarang. Anak pihak sana ambil masa anak umur 6 hari. Anak
Macam mana ni? Kalau anak 10 tahun masih boleh tak buat? Boleh puan. Boleh. Asalkan kita dah ada perintah, tapi perintah tu tak diikuti, okey, dilanggari oleh orang yang dapat perintah tu. Okey, jadi sepatutnya mungkin ada hak untuk kita. So kita tak dapat hak tersebut, jadi kita kena buat penguatkuasaan. Okey, boleh, tak ada masalah. Ikut perintah tu je sebenarnya. Kalau kita nak tunggu dia buka kes apa kan? So kita lah yang kena buka kes sebab dah melanggar perintah tu. Okey, Syafiq Safwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau isteri dan mertua pula tak nak bagi tengok anak dan situasi masih lagi suami isteri, okey, isteri memutuskan hubungan untuk berhubung dan nafkah masih lagi diberi sekarang, situasi kes isteri kembali taat. Okey, saya faham situasi. Cuma saya tak tahu apa soalan. Okey, saya tak tahu apa soalan. Situasi okey dah. Cuma soalan tu. Okey, kalau kata Cik Syafiq, isteri menghalang, mertua pun menghalang, jadi kita boleh buat tuntutan di mahkamah untuk nama dia tuntutan hak jagaan lah. Nama tuntutan hak jagaan. Cuma nak dapat kalau contoh kita tahu kita tak mahu hak jagaan pun contohnya, tapi kita nak buat nak hak untuk bermalam, melawat dan bermesra saja contoh dia. So kita memang nama tuntutan tu nama hak jagaan, tapi dalam permohonan kita tu kita nak tuntutan apa. Tapi kalau kita nak hak jagaan penuh, kita namakanlah tuntutan tu hak jagaan penuh. Okey. So dalam keadaan masih lagi suami isteri dan dalam isu masih dalam proses perceraian, so boleh filekan kes di mahkamah. Cuma syarat dia nak filekan kes hak jagaan dalam situasi masih suami isteri ni, kalau tak ada permohonan perceraian, so mungkin tak boleh buat tuntutan. Okay, mungkin tak boleh buat tuntutan hak jagaan. Sebab biasanya dalam mana-mana mahkamah pun, kalau nak buat tuntutan hak jagaan, mesti yang pertama berlaku perceraian ataupun sudah bercerai. Telah berlaku perceraian ataupun dalam proses perceraian. So antara dua itulah. Alright. Okay, so sorry semua. Saya dah nampak kepada pukul 4 dah. So thank you so much. Live saya selama 1 jam. Thank you so much pada semua yang menonton. Saya harap perkongsian saya pada petang ni, iaitu berkaitan dengan isu buat lari anak, buat lari baby, adalah satu isu yang kita dapat ambil tindakan yang serius, ambil pedoman yang serius supaya benda ni tak dibuat main-main. Okay? Kita kena ingat, baby sebaiknya duduklah bawah pada ibu, sebab dia ada isu penyusuan, dia ada isu kebajikan yang penting untuk dia jaga. Dan anda sebagai seorang wanita, kalau anda yang ada baby, ada anak dan sebagainya, kalau kata ada isu perebutan, jaga anak terlebih dahulu. Okay? Dan bagi kepada bapa tu, kalau kata dah ada perintah, so bagi dia kata dapatkan perintah jagaan dulu, and then boleh bagi. Kalau anda yakin bapa ni dia okey kan, mungkin bercerai-cerai elok, nak bercerai-cerai elok sebagainya, so tak ada isu, dia faham, bapa pun faham dia nak ambil jagaan, mak pun faham dia pun nak jaga. So masing-masing kalau boleh tolerate, boleh toleransi, bertolak ansur, yang ni tak perlu perintah mahkamah pun tak apa. Kan? Tak ada orang sesaja nak pergi mahkamah ni. Orang yang pergi mahkamah bila dia ada isu perebutan saja. So kalau dia tak ada isu, anda boleh percaya dengan bekas suami si bapa ni, bekas suami ataupun bapa kepada anak tersebut, so anda boleh bagi. Okay, boleh bagi. Dan yang penting saya nasihatkan semua, bab jagaan anak ni bertoleransilah, bertolak ansur. Sebab tak berbaloi kalau anda naik mahkamah semata-mata berebut anak. Kan? Itu je lah. Alright, itu saja daripada saya. Saya mohon ampun dan maaf anda ada salah dan silap. Saya jumpa lagi dengan anda pada akan datang, dan insya-Allah saya akan maklumkan kelak. Alright, itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye bye.